Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Hasil beriman dengan para malaikat. Hasil beriman dengan para malaikat. Bila kita beriman kepada rukun iman yang 6, setiap keimanan kepada sesuatu rukun itu dia ada kesan dia, dia ada hasilnya. Contohnya kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kesan, apa hasilnya kita mengaku kita beriman kepada Allah? Siapa boleh beritahu? Bila kita beriman kepada Allah Ta'ala, kesan daripada beriman kepada Allah Ta'ala, apa kesannya? Apa hasilnya? Siapa nak jawab, Syekh? Kita rasa? Sebab apa nak cinta, nak harap kepada Allah Ta'ala dan takut kepada Allah? Sebab bila kita beriman kepada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidup mematikan. Setelah dia menjadikan manusia itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan berbagai-bagai nikmat, berbagai-bagai rezeki, memberi kesihatan yang baik, memanjangkan umur, menyelesaikan segala masalah-masalah yang kita hadapi dengan kita berdoa kepada Allah. Lalu lahirnya perasaan syukur, terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Takut pula dijanjikan balasan seksa, azab neraka bagi sesiapa yang melakukan dosa, maksiat, mungkar dan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Sayang pula. Sebab apa nak kita kena sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab segala nikmat-nikmat yang kita perolehi itu, kalau Allah Ta'ala tak bagi, ataupun Allah Ta'ala dah bagi, dia tarik balik nikmat yang dia bagi itu. Jadi kita rasa suatu kehilangan yang besar, kurniaan yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Kalau seseorang yang bagi sesuatu kepada kita pun kita rasa terima kasih kepada dia, lahirnya perasaan sayang kepada dia. Apatah lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurniakan kepada kita berbagai-bagai nikmat. Nikmat yang paling besar, tak ada bandingannya, iaitu nikmat Islam dan iman. Kerana apa? Hasil nikmat Islam dan imanlah melayakkan seseorang itu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesan daripada kita beriman kepada Rasul pun ada kesan dia. Dakwah Islam yang kita terima, agama Islam ini hasil daripada dakwah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah wafat, maka generasi selepas Rasulullah ini, pewaris para nabi inilah yang menyambung dakwah sampailah kepada zaman kita. Jadi kita kena berterima kasih kepada Rasul. Lahirlah perasaan cinta kasih kepada Rasul. Begitu juga kesan apabila kita beriman kepada para malaikat, dia ada beberapa kesan, beberapa hasil. Okey, terus. Hasil beriman dengan para malaikat adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, mengetahui tentang keagungan, kekuatan, kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut kerana kebesaran makhluk adalah datang daripada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengetahui tentang keajaiban kejadian para malaikat ini, kehebatan dia, disebut di dalam pelajaran dan pengajian kita yang lepas. Ada sayap, ada yang 2 sayap dan ada sampai yang 600 sayap. Malaikat itu boleh sedang memikul arash. Dekat nak kiamat besok, dia melagakan antara gunung ganang sehingga hancur. Daripada malaikat juga, malaikat menurunkan hujan, malaikat mendatangkan bala bencana atas arahan Allah Ta'ala, memberi pertolongan kepada mujahidin-mujahidin dalam peperangan. Bila kita nampak malaikat ni hebat,
dengan suatu keajaiban yang luar biasa kejadian dia, nak dibandingkan dengan manusia, dengan tugas-tugas dia yang besar, yang mencabar. Kesan daripada itu bukan kita nampak terhenti tentang hebatnya malaikat, kuatnya malaikat. Nampak siapa pencipta dia. Kita biasanya orang ni bila tengok orang tu hebat kan, orang tu cerdik, nampak orang, nampak individu yang hebat, yang cerdik tu, kita tak nampak siapa bagi jadi orang tu, bagi jadi cerdik, bagi jadi hebat tu siapa dia. Kita lebih nampak makhluk hebat, tak nampak Khalik yang mencipta makhluk itu jadi hebat. Dia tak terhenti setakat tu. Sebab tu bila kita nak berterima kasih kepada seseorang, kita kena ingat orang yang kita terima kasih kepada dia tu, siapa bagi dia hebat. Kita terima kasih kerana dia ada beberapa kehebatan, kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi. Tapi kehebatan tu siapa bagi? Kehebatan tu yang bagi dia jadi hebat tu siapa dia? Sebab tu kita, dalam pengajian tafsir kita sebut Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji khas untuk Allah Ta'ala, tertentu kepada Allah Tuhan sekalian alam. Manusia ini tidak layak menerima pujian. Sebab apa? Kebaikan itu hakikatnya datang daripada Allah. Okey, terus. Yang kedua, melahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas inayahnya terhadap anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Kerana setiap malaikat mempunyai tugas yang ada kaitan dengan manusia, seperti menjaga, menulis amalan dan lain-lain. Okey, kita terima kasih melahirkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala hantar malaikat. Di antara sebabnya bila kita nak buat jahat, malaikat kita tu tulis kiri kanan kita, Raqib Atid tulis kan. Jadi menyebabkan kita jadi takut nak buat dosa. Lepas tu tak jadi, selain daripada diamanahkan untuk menulis, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pula hantar mereka menjadi saksi apa yang kita buat. Hadis-hadis yang selalu kita baca kan, ma taraktum ibadi, kaifa taraktum ibadi, bagaimana keadaan kamu tinggal hamba-hamba aku sedang buat apa. Kalau kita buat maksiat, dia buat lapor kepada Allah Ta'ala, kita buat maksiat. Kita buat ibadah, buat amalan, dia lapor kepada Allah Ta'ala, buat amalan. Jadi kita berterima kasih kerana ditugaskan untuk mengawal, menjaga. Maknanya segala perbuatan, aktiviti, tingkah laku, gerak-geri kita tak lari daripada hukum syarak kerana bimbang takut ditulis tu tadi. Sebagai malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala mencatat, menulis dan menjadi saksi terhadap perbuatan manusia. Okey, terus. Yang ketiga, melahirkan rasa kasih kepada para malaikat lantaran ibadah yang mereka lakukan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terus. Bahan penciptaan malaikat. Malaikat diciptakan daripada cahaya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu bin nurin wa khuliqal jannu bin marijin bin nar wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum." Maksudnya, para malaikat diciptakan daripada cahaya, jin diciptakan daripada lidah api, dan Adam diciptakan berdasarkan apa yang disifatkan kepada anda. Okey, apa maksud berdasarkan apa yang disifatkan kepada kamu, malaikat Nabi Adam? Iaitu disifatkan Nabi Adam dijadikan daripada tanah. Itu maksudnya. Okey, terus. Tidak terdapat kenyataan yang jelas tentang apakah bentuk nur yang menjadi asal penciptaan malaikat. Manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mendalaminya melebihi daripada itu. Jadi kita pun tak faham secara jelas, secara terang tentang kedudukan nur, cahaya yang dijadikan malaikat. Dan dia sebut di sini manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mendalami melebihi daripada itu. Tentang zat malaikat pun. Malaikat ni Khalik kan makhluk? Makhluk kan? Kita makhluk. Tentang zat malaikat, kedudukan malaikat pun kita tak boleh nak faham. Melainkan sekadar laporan yang sampai, maklumat yang sampai kepada kita melalui Quran dan juga hadis. Kita nak bedah siasat lebih jelas, lebih terang macam mana cara malaikat dijadikan, cahaya yang macam mana, pun tak terjangkau dengan pemikiran kita, akal kita yang cetek dan terbatas. Apatah lagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang qadim. Lagi kita tak boleh nak bedah siasat. Sekarang ni timbul pula hari-hari. Dulu kita bincang masalah kedudukan Allah Ta'ala di vertikal kan, yang kita kata Allah Ta'ala tahrah tu.
Lepas tu macam mana satu masa pula turun ke langit dunia, satu masa pula berada di hadapan orang sembahyang. Lepas pada tu timbul pula isu. Bila sebut isu perkataan tangan ini, mesti menjuruskan kepada makhluk. Sebab itu, kita manusia kata satu pihak ni lah, tak boleh nisbahkan tangan bagi Allah. Sebab tangan ini dia kata di sudut bahasa Arab tinggi. Dia canang dulu lah. Kita nak perubah orang, kita hebat kita dulu. Dalam bahasa Arab, kalau kita belajar secara mendalam ini, dia kata, tangan menjurus kepada tangan makhluk. Tak boleh kita isbatkan bagi Allah. Jadi bila saya dah baca kenyataan-kenyataan macam ni, saya tengok video-video pihak-pihak tertentu buat kenyataan macam ni, saya rasa kena ulang balik apa yang kita nak cerita lepas-lepas pengajian tu. Sikit-sikit saya nak ambil peluang, kesempatan nak ulang balik. Sebab benda tu sentiasa akan lahir, sentiasa akan wujud, sentiasa akan muncul di dalam masyarakat untuk nak kalih kepercayaan, keyakinan masyarakat terhadap akidah yang bersumberkan Quran dan Sunnah. Dia nak kalih. Sedangkan kalau orang yang baca Quran, tak payahlah mengaji bahasa Arab tinggi-tinggi sangat. Kalau tinggi lagi lah dia faham. Ya Allah Ta'ala kata, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah walat aidihim wa lu'inu ma qalu. Tangan Allah Ta'ala terbelenggu. Dalam Quran cukup banyak disebut masalah tangan. Dan Allah Ta'ala sebut bal yadahu mabsutatani, tangan Allah Ta'ala sentiasa terbuka. Itu simbolik daripada Allah Ta'ala ni pemurah. Maknanya digunakan perkataan tangan dinisbahkan kepada Allah beberapa tempat di dalam Al-Quran. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalang kamu wahai iblis untuk sujud kepada Adam yang aku jadikan dengan dua tangan aku? Dalam Quran, dalam hadis cukup banyak. Macam mana nak tolak tu? Cuma kita nak ulang balik, tangan yang dimaksudkan bila disebahkan kepada Allah, dia bukan merupakan anggota tangan. Begitu juga Allah Ta'ala ada mata, bukan anggota mata. Allah Ta'ala wajah, bukan anggota wajah. Bila kita kata sebab tidak pernah dihuraikan, diterjemahkan, tidak pernah difahami oleh golongan salaf, memahami yang perkataan-perkataan yang kita sebutkan tadi seperti tangan, mata, muka dan sebagainya, disebut, diterjemahkan, dihuraikan dengan anggota. Sebab anggota, bila kita anggota tangan, dia mesti berada kepada jisim. Contohnya kita kata sebut tangan orang, takkan tangan berpisah dengan badan. Boleh tak tangan manusia berpisah dengan badan? Kecuali aksiden ke terpotong, tu cerita lain. Dia lahir-lahir kejadian tu, tangan anggota lain, asing, badan lain, telinga lain, kepala lain. Macam tu ke? Kan duduk sekali. Yang dikatakan mujassimah adalah seseorang yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjisim sebagaimana makhluk. Itu mujassimah. Ini ahli kalam, dia tak faham ni. Tadi pun sebelum saya ni bentangkan, saya baca lagi pegangan-pegangan salaf. Ahli kalam, golongan falsafah, mereka faham kalau sebut tangan, mesti mujassimah. Sebab tangan, mereka faham, kita menganggap Allah Ta'ala ada anggota tangan. Golongan salaf, mereka mengatakan salafi menganggap Allah ada anggota tangan, anggota mata, muka dan sebagainya. Jadi yang ada sekarang ni bukan salafi. Yang tu pun selalu mereka ulang. Mereka ambil daripada akidah Ibn Taymiyah. Salafi sekarang mereka katakan diambil daripada akidah Ibn Taymiyah dan juga Muhammad bin Abdul Wahab. Ini pemok bapak Wahabi mereka ni. Walaupun letih berulang kali kita hurai, kita nak terang lagi supaya mereka faham. Jangan buat fitnah kepada golongan salaf, golongan salafi ini, golongan sunnah yang dituduh sebagai Wahabi ini. Mereka jangan fitnah. Apa yang golongan salaf pegang dulu, begitulah yang kita pegang. Apa yang golongan salaf pegang dulu, begitulah yang kita pegang sehingga hari ini. Mereka buat satu kaedah. Salaf ni sebelum berlaku, sebelum kelahiran Abu Hasan Asy'ari, tiga generasi kurun yang terawal.
Selepas Abu Hasan Asy'ari ni tak ada dah salaf. Orang dia buat undang-undang macam tu. Selepas Abu Hasan Asy'ari ni salah tak wujud dah. Yang ada dalam dunia adalah golongan Asy'ariyah. Yang tu yang jadi pening, dia tak boleh terima realiti, hakikat bahawa pegangan salah itu berterusan sampai bila-bila. Bahkan sampai kiamat lah. Sebab itulah akidah yang asal yang datang di zaman Nabi dan juga para sahabat. Itulah akidah Al-Quran. Itulah akidah hadis. Akidah yang berdasarkan kepada sunnah. Jadi mereka cuba kalih, mereka cuba pusing. Nak menafikan ada lagi golongan salah di zaman sekarang. Okey, terus. Beberapa riwayat yang cuba mengolah dan memulas tentang hakikat nur tidak mempunyai dalil yang sahih daripada Al-Quran dan Sunnah. Mereka adalah makhluk nurani yang tidak dapat dikesan kejadian asalnya dengan kekuatan pada indera manusia, kerana ia termasuk di dalam perkara ghaib. Tidak pernah terdapat penjelasan bilakah mereka dijadikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberitahu kita tentang perkara tersebut. Apa yang diberitahu oleh Allah ialah mereka merupakan makhluk yang diciptakan terlebih dahulu daripada manusia. Jadi kehadiran malaikat pun kalau kita fikir dengan akal kita, dengan pemikiran kita, kita perah otak kita tak boleh nak faham. Akhirnya kita buat kesimpulan macam mana? Serahlah kejadian malaikat macam mana, cahaya-cahaya macam mana, bagaimana kaedah, bagaimana kejadian dia bermula macam mana kita tak tahu. Malaikat bersama, jin bersama, kita tak boleh nak kesan, tak boleh nak faham. Itu makhluk. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala lebih dahsyat daripada itu lagi, tak boleh kita nak kesan. Maka bagi kita yang beriman ini dituntut kepada kita terima sahaja. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maksudnya, dan ialah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada para malaikat, pada masa itu manusia tak dijadikan lagi oleh Allah. Sesungguhnya aku nak menjadikan khalifah di atas muka bumi. Khalifah ni apa maksud khalifah? Siapa tahu apa maksud khalifah? Khalifah ini adalah ganti daripada Allah Ta'ala. Yakhlifuni fi tanfizi ahkami fiha wa huwa Adam. Di dalam tafsir Jalalain menyebut khalifah itu adalah pengganti aku di dalam melaksanakan hukum hakamku di atas muka bumi Allah. Allah Subhanahu Wa Taala di atas sifat dia yang maha berkuasa, maha agung. Dia adalah Khaliq. Takkan Allah Subhanahu Wa Taala nak turun sendiri di atas muka bumi ini nak melaksanakan hukum syariat. Orang tak sembahyang sebat, orang mencuri kerat tangan. Jadi mana kuasa Allah? Kalau kita tengok pemerintah, raja, sultan, Perdana Menteri, dia bukan sendiri semua urusan dia turun padang. Orang duk sekarang ni istilah turun padang. Kat Pilihan Raya kan, pemimpin tu tak turun padang, orang ni tak turun padang kan. Bukan semua padang nak turun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala atas sifat dia yang maha berkuasa, dia arahkan para malaikat untuk buat kerja-kerja. Tapi untuk mengurus bumi ini, Allah Subhanahu Wa Taala lantik siapa dia? Manusia sebagai khalifah untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang diperintahkan. Jadi maksud khalifah apa dia? Ganti daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguruskan bumi dengan hukum Allah, iaitu Adam dan juga anak cucu Adam. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada para malaikat, dia nak jadikan khalifah di atas muka bumi ini untuk melaksanakan hukum syarak, hukum-hukum Islam yang diperintahkan oleh Allah. Mereka kata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Malaikat menjawab, adakah engkau nak jadikan pada muka bumi ini
orang yang melakukan kerosakan padanya. Afsada yufsidu ifsadan, yang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Sebahagian daripada bentuk kerosakan, wa yasfikud dima, suatu golongan yang suka melakukan pertumpahan darah di atas muka bumi, merosakkan bumi, suka berbunuh-bunuhan. Macam mana malaikat boleh buat andaian macam tu? Kalau manusia jadi khalifah, inilah kesannya. Ini yang akan berlaku. Suka bergaduh, melakukan buat huru-hara atas muka bumi, kerosakan dan berlaku pertumpahan darah. Macam mana malaikat boleh buat andaian pada macam tu sedangkan manusia tak wujud lagi? Siapa tahu jawapannya? Dan andaian malaikat itu betul. Di dalam kitab-kitab tafsir, di antaranya di dalam tafsir Jalalain menyebut malaikat ni dia tengok perangai jin. Jin ni dia suka bunuh orang, suka bergaduh, melakukan pertumpahan darah, suka buat bencana kerosakan di atas muka bumi. Lalu Allah Ta'ala halau jin ni duduk di bukit Bukau Gunung Ganang. Allah Ta'ala perintahkan malaikat halau jin ni. Perangai buruk jin ni. Cuma di kalangan jin dia ada kafir, dia ada Islam. Hak Islam tu baiklah. Sebagaimana orang Islam, sebagaimana orang yang beriman. Jadi atas alasan itu, malaikat kata jin dengan manusia perangai lebih kurang, suka melakukan kerosakan di atas muka bumi. Jadi sahaja Allah Ta'ala cipta sahaja manusia di atas muka bumi, telahan andaian malaikat itu betul. Tengok apa yang berlaku atas muka bumi. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Berlaku kerosakan, kemusnahan di lautan dan juga di daratan dan juga lautan, kesan daripada perbuatan manusia. Betul tak? Manusia suka buat huru-hara. Bagaimana perangai manusia macam jin. Sebab tu yang hendak buat huru-hara ni minal jin lati wana. Sama je perangai jin dengan manusia. Kalau tak beriman, sama. Tetapi kalau manusia yang beriman, jin yang beriman, sama juga, sama-sama baik. Cuma adalah andaian menyebut sejahat-jahat jin, sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia. Sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia di sudut ukuran dia, pertimbangannya. Itu tak betul. Kalau baik-baik jin, dalam Quran sebut dia masuk syurga. Sebaik-baik jin, sebagaimana sebaik-baik manusia lah. Sebab golongan yang ditaklifkan untuk melaksanakan hukum syarak, dua golongan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah, untuk beribadah kepadaku. Jadi dua-dua golongan ini dibebankan melaksanakan hukum taklif. Sedangkan malaikat kata pada duk lantik manusia jadi khalifah, lebih baik lantik kami. Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Kami sentiasa bertasbih. Bertasbih dengan memuji Allah. Malaikat ni kerja dia sebagai malaikat ni puji Allah ya. Nah, ada yang jenis pujian ibadah tu, ada jenis sembahyang, ada yang jenis zikir, macam-macam lah jenis malaikat yang Allah Ta'ala jadikan bentuk ibadah. Jadi jenis malaikat ni sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa nuqaddisulah. Sentiasa menyucikan Allah Ta'ala daripada sebarang sifat kekurangan. Adapun manusia, anak cucu Adam sebahagiannya syirik kepada Allah. Sembah tokong, sembah berhala, menganggap ada Tuhan lain daripada Allah Ta'ala. Malaikat tak ada seorang malaikat pun yang syirik kepada Allah Ta'ala. Semuanya patuh kepada Allah, akur, tunduk kepada Allah Ta'ala. Sentiasa mensucikan Allah daripada segala sifat kekurangan. Manusia tak, manusia lawan. Bahkan sebahagian manusia syirik kepada Allah. Tapi Allah Ta'ala kata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kamu tak tahu. Andaian kamu tu belum tentu betul. Tak betul itu. Aku lebih tahu, kata Allah. Sebab itu apa-apa hal kita kena serah penilaian Allah. Sebab tu kita ada doa istikharah kan. Nak buat sesuatu, selalu kita baca doa istikharah tu, kita nak Allah Ta'ala yang menilai. Penilaian Allah Ta'ala dah tentu 100% betul. Penilaian Allah, ilmu Allah, ketentuan Allah dah tentu 100% betul. Tak sebagaimana penilaian kita, andaian kita. Tak betul, banyak tak betul. Sebab tu kita sesuatu hasrat yang kita nak buat, sesuatu tindakan, kerja yang kita nak lakukan, minta bantuan kepada Allah. Ista'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan juga dengan sembahyang. Minta bantuan kepada Allah untuk membuat sesuatu keputusan. Okey, terus.
Hakikat sebenar penciptaan mereka Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang lebih mengetahui, kerana Al-Quran dan As-Sunnah tidak menyebut tentang hakikat tersebut dalam erti kata yang sebenar. Apa yang disebut ialah cerita tentang mereka merupakan para malaikat yang mempunyai 2, 3 dan 4 sayap. Malah malaikat Jibril mempunyai 600 sayap, sebagaimana yang sabit dan dengan dalil yang qat'i. Mereka juga merupakan makhluk yang sangat kuat. Mereka memikul kampung-kampung kaum Lut dan menterbalikkannya. Para malaikat melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kedudukan mereka lebih menyerupai pentadbiran Rabbani yang menerima perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakannya. Apa maksud pentadbiran Rabbani? Sekarang ni kerjaan madani kan. Ni pentadbiran Rabbani itu apa maksud? Rabbani ni maknanya suatu pentadbiran berdasarkan kepada arahan Tuhan. Rabb, arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terus pentadbiran ini tempatnya di langit, yang merupakan tempat tinggal para malaikat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan kepada mereka dan juga yang lain daripada mereka, kerana Dia Maha Kaya daripada memerlukan kepada perkhidmatan para malaikat tersebut. Jadi kalau malaikat tak tolong pun Allah Ta'ala Maha berkuasa. Cuma nak tunjukkan dia tu berkuasa, dia arahkan makhluk-makhluk dia, hamba-hambanya. Sebahagian hambanya terdiri daripada manusia, sebahagian hambanya terdiri daripada jin, sebahagian pada hambanya terdiri daripada para malaikat yang menanggung tugas-tugas, arahan-arahan dan juga perintah Allah Ta'ala. Maknanya semua ada peranan masing-masing. Menunjukkan hebatlah Allah Ta'ala ni. Sebab bukan dia buat semua, dia arahkan makhluk-makhluk dia. Di antara makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala dilantik menjadi tentera Allah untuk lawan musuh-musuh Allah. Orang yang derhaka, orang yang menentang, orang yang buat maksiat kepada Allah Ta'ala, dia hantar tentera dia. Tentera Allah Ta'ala ni pula banyak. Walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah Ta'ala tentera yang ada di langit dan di bumi. Oh, macam-macam tentera Allah Ta'ala ni. Ada di kalangan manusia yang zalim, yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala zaman dahulu kala. Allah Ta'ala hantar apa dia? Ba'udah. Ba'udah ni apa dia? Nyamuk masuk lubang hidung, lubang telinga, akhirnya mati. Tak boleh nak bernafas. Sebesar bahasa manusia, segagah-gagah manusia, sehebat-hebat manusia, hantar nyamuk je. Kalah. Tentera Abrahah, Allah Ta'ala hantar burun Tayran ababil, burun ciak. Bawa batu yang kecil, lontar atas gajah, atas Abrahah, mati. Cara kematian itu sangat mengerikan, sebagaimana daun yang dimakan ulat. Dan Allah Ta'ala hantar pula kepada Fir'aun, ajar Fir'aun ni, kummala wad dhafadi' jarada, kummala wad dhafadi', dihantar belalang. Oh, belalang penuhlah rumah ni. Pergi ke mana pun belalang serang. Lepas tu apa benda? Kutu. Kutu ni penuh badan. Ada 2-3 ekor pun tak boleh nak tidur. Ni seluruh badan. Garu-garu, bunuh seekor, datang lagi. Datang lagi. Sampai tak boleh nak tidur. Kalau 3 hari 3 malam tak boleh tidur, apa jadi? Hari-hari tak boleh nak tidur, macam mana? Kutu serang. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Lepas tu dhafadi', pergi ke mana pun buka periuk ada katak. Duduk atas katil katak. Nak pakai kasut, ada katak dalam kasut. Tak mari gila ke diserang macam tu? Lepas tu pula darah. Buka paip air, masa tu tak tahulah ada paip ke tak ada paip. Darah. Lagi orang jadi isu pula, mana dia tengok kan. Cuma nak cerita darah lah. Maknanya mandi ada darah, tengok dalam perigi ada darah, sungai darah, diserang dengan darah. Walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah Ta'ala tentera langit dan bumi. Allah Ta'ala boleh hantar siapa sahaja daripada kalangan tentera Allah untuk menghancurkan manusia yang lawan Allah Ta'ala. Jadi kesan beriman kepada Allah, malaikat ni dapat mendidik hati kita supaya takut, gerun kepada azab-azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyar. Subhanallah wa ta'ala amma yushrikun. Maksudnya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang dirancangkan berlakunya, dan Dialah juga yang memilih. Tidaklah berhak bagi sesiapa pun memilih selain Allah. Maha suci Allah dan maha tinggilah keadaannya dari apa yang mereka sekutukan dengannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan ma yasha'u, apa yang dikehendaki daripada makhluk. Daripada makhluk ni ada haiwan, tumbuhan, manusia, jin, syaitan, malaikat, serangga, binatang kan. Semua atas ciptaan Allah Ta'ala. Yang kedua, wa yakhtar. Allah Ta'ala pilih tugas-tugas makhluk ni.
Bukan makhluk buat pilihan sendiri. Okey, manusia berada di atas muka bumi untuk melaksanakan syariat Allah Ta'ala. Malaikat Allah Ta'ala bagi satu tugas yang lain, jaga manusia, turun hujan, bagi wahyu dan sebagainya. Kerja-kerja yang dilakukan oleh makhluk ini atas ketentuan Allah. Maka nalahumul khiyarah. Makhluk yang dijadikan tak boleh buat pilihan. Okey, manusia kata aku nak ambil tugas malaikat lah, malaikat ambil tugas manusia pula. Tak boleh. Setiap makhluk dia ada tugas masing-masing berdasarkan kepada perintah, arahan, ketetapan daripada Allah Ta'ala. Tak boleh bangkang. Malaikat ini kerja dia, jin ini kerja dia, manusia ini kerja dia. Tak ada pilihan. Kena ikut sahaja. Akur terhadap ketentuan Allah. Okey, terus. Sayap malaikat. Malaikat mempunyai sayap. Ada yang mempunyai 2, 3 dan 4 sayap. Malah ada yang lebih daripada itu lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'alil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha', innallaha ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat utusan-utusan yang bersayap 2, 3 dan 4. Ia menambah pada bentuk kejadian makhluk yang diciptakannya apa juga dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.